Hello guys, anda bersama saya dalam rancangan Santuy Geografi KSSM SPM episod 16. So, dalam tajuk ini, kita masih berada dalam tajuk yang sama bab 8, gerakan jisim. Tetapi, fokus kita pada kali ini adalah berkaitan tentang soalan yang sering ditanya mengenai gerakan jisim dalam soalan subjektif atau soalan struktur. Okey, jenis gerakan jisim yang sering ditanya dalam soalan struktur adalah tanah runtuh atau nama lainnya adalah gelongsoran tanah. Okey, biasanya soalan yang berkaitan dengan tanah runtuh ini akan bertanya mengenai faktor, kesan dan juga langkah. So, kita lihat apakah faktor, kesan, langkah yang boleh kita guna pakai dalam menjawab soalan tanah runtuh. Okey, kita lihat yang pertama, faktor yang mempengaruhi gerakan jisim tersebut. Yang pertama, berlaku disebabkan pemotongan cerun bukit yang menyebabkan tanah runtuh. Yang kedua, berlaku disebabkan aktiviti pertanian atau aktiviti pembalakan atau aktiviti perlombongan di lereng bukit yang menyebabkan hakisan tanah berlaku. Yang mana kalau kamu pecahkan pertanian ni satu, pembalakan satu isi, perlombongan satu isi, dia boleh jadi markah yang berbeza. Yang ketiga, ia berlaku disebabkan aktiviti pembinaan jalan raya di kawasan cerun bukit. Dan yang keempat, juga berlaku disebabkan hujan lebat dalam tempoh masa yang sangat lama. Okey, kita tengok apakah kesan tanah runtuh mostly kepada manusia. Yang pertama, akan menyebabkan nyawa terkorban. Yang kedua, akan menyebabkan harta benda musnah seperti kenderaan. Okay, yang ketiga, akan menyebabkan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya musnah. Dan yang keempat, akan menyebabkan kesesakan lalu lintas akibat daripada tanah runtuh. Okey, tetapi kesan tanah runtuh kepada alam sekitar boleh kita lihat akan menyebabkan berlakunya perubahan landscape. So, apakah langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah tanah runtuh? Yang pertama, dengan menanam pokok ataupun tanaman tutup bumi. Yang kedua, dengan mengawal kegiatan pembalakan atau mengawal kegiatan pertanian atau mengawal kegiatan perlombongan di kawasan cerun bukit. Yang ketiga, dengan menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. Yang keempat, dengan membina gabion. Yang kelima, dengan meneris bukit. Yang keenam, dengan pendidikan alam sekitar ataupun kempen cintai alam sekitar. Yang ketujuh, dan apa jua jawapan lain yang bersesuaian untuk menjawab soalan langkah mengatasi. Okey guys, so itu saja untuk episod kali ini. Sekian, terima kasih dan diharap kita akan berjumpa dalam tajuk yang baru dalam episod yang seterusnya.